إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia, alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung perbahasan daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar karangan Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala, yang mana terakhir baru ni kita berhenti muka surat 54. Kita fasal yang ketiga, Al-Faslu Thalith fi Sirati ba'da al-Hijrati al-Habasyah ila al-Hijrati lil-Madinah. Kita dah bahas poin pertama dan juga poin yang kedua. Pada bahagian ketiga ni, penulis kitab kita dia cerita dan dia bawa beberapa peristiwa yang berlaku selepas hijrah para sahabat ke Habsyah hingga hijrah Nabi dan para sahabat ke Madinah. Maknanya sekitar tahun ke-10 hijrah, 10 nubuwah ataupun 10 kenabian, silap, bukan 10 hijrah. 10 tahun lepas Nabi berada di Mekah, maknanya 10 tahun lepas terima wahyu pertama, 10 tahun lepas diangkat jadi Nabi ataupun jadi Rasul, nak pergi ke tahun 13 ataupun tahun sebelum hijrah ke Madinah tu, beberapa peristiwa yang dia sebut dalam bentuk poin. Dalam buku kita ni ada 9 poin dah. Muka surat 53 sampailah muka surat yang ke-56 tu ada 9 poin mewakili 9 peristiwa yang dia sebut secara ringkas. Kita dah sebut peristiwa pertama muka surat 53 tu, mata Abu Talib Amr Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa yang berlaku pada tahun 10 kenabian ni, kematian pak saudara dia iaitu Abu Talib. Itu peristiwa pertama. Seterusnya yang kedua, kematian isteri dia Khadijah. Matat Khadijah radhiyallahu anha fi tilka sanati nafsiha, ke surat 53. Kita pun dah bahas sehinggalah tahun tu dipanggil dengan tahun duka cita ataupun Amul Huzun. Hari ini kita akan sambung muka surat 54 tu, peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang ketiga. Kita baca dulu sikit. Walamma ishtadda 'ala ar-rasuli kaidu Quraisyin wa azaha ba'da wafati ammihi wa zawjihi. Maksudnya, apabila tipu daya dan perbuatan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Quraisy semakin hebat, iaitu selepas kewafatan bapa saudaranya dan juga isterinya. Walamma ishtadda, ketika mana ishtadda makin kuat, ishtadda tu maksudnya makin kuat, ala Rasul, ke atas diri Rasulullah, kaidu Quraisy, tipu daya. Kaid maksud dia tipu daya yang dilakukan oleh Quraisy. Wa azaha, dan perbuatan menyakiti Nabi, ba'da wafati ammihi, selepas kewafatan bapa saudaranya dan juga isterinya. Apa yang berlaku pada Nabi ataupun apa yang Nabi pilih nak buat pada waktu tu? Tawajjaha ila Taifi la'allahu yajida fi Thaqifin hasan al-isra'i li da'watihi. Apa dia? Tawajjaha, Nabi menuju ila Taif, ke Taif, bandar Taif ataupun tempat, nama tempat lah tu. La'allahu
dengan harapan yajida fi thaqifin, akan ada, yajida akan ada ataupun ada fi thaqifin, di kalangan Bani Thaqif. Bandar Taif, siapa duduk situ? Bani Thaqif. Kota Taif ni didiami oleh keturunan Bani Thaqif. Thaqif tu nama kabilah ataupun nama Bani lah. Okay. Hasan al-Isra. Okay. Hasan al-Isra maksudnya dengan harapan penduduk kota Taif daripada kalangan Bani Thaqif itu, mereka ni akan beri sokongan dan sambutan yang baik. Hasan al-Isra maksudnya dia orang akan dengar dakwah Nabi. Hasana baik, al-Isra dia orang dengar. Isra tu kita terjemah sebagai mendengar ataupun menyambut, menerima. Li da'watihi, terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi. Wal intisaru laha, dan akan memberi sokongan kepada dakwah tersebut. Walakinnahum radduhu raddan ghairu jamil, akan tetapi mereka telah menolak apa yang Nabi bawa, raddan ghairu jamil, dengan penolakan yang sangat-sangat teruk. Ghairu jamil ni tak cantik, maknanya satu perkara yang dia orang lakukan tu kasar, dia orang tolak dengan kasar. Okay. Wa agharru bihi sibyanahum, agharru mereka menghasut, bihi dengan penolakan tersebut, sibyanahum anak-anak kecil mereka. Okay. Maknanya mereka tolak dakwah Nabi di Taif, bukan hanya penolakan tu berlaku daripada kalangan orang dewasa, bahkan orang dewasa tu provoke pula anak-anak muda mereka. Sibyan ni maksudnya bukan remaja, budak yang belum sampai usia balik lagi. Maknanya dalam sekitar 8 tahun, 9 tahun, umur macam tu pun sudah diberi propaganda bahawasanya Nabi SAW ni bahaya. Apa yang dia bawa tu bahaya. Okay. Faqadhafuhu bil hijarati hatta salad damu min qadamaihi at-tahiratain. Maka mereka telah melempar kepada Nabi bil hijarah, dengan batu-batu, hatta salad dam, sehingga mengalirlah darah, min qadamaih, daripada kedua kaki Nabi at-tahiratain, yang mulia ataupun yang suci itu. Okay. Maknanya itu yang Nabi lalui dan itu yang Nabi dapat. Okay. Kalau kita baca sirah, Nabi pergi dengan siapa? Nabi pergi dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah. 10 hari lebih kurang, ataupun sebahagian riwayat kata 11 hari Nabi berada di Taif. Taif dengan Mekah lebih kurang 100 km lebih, ataupun dekat-dekat 200 lah. Okay. Dia antara bandar luar daripada Mekah yang paling dekat berbanding bandar-bandar lain ataupun kawasan lain. Madinah jauh 400 km, ataupun waktu tu nama dia Yathrib. Yamamah lagi jauh, Khaybar pun jauh. Okay. Yang paling dekat dan yang paling menarik dan cantik bandarnya ialah Taif. Okay. Kalau kita tengok dari segi perjalanan sirah, sebab dia sebut dalam poin ketiga ni ringkas, dia sebut ringkas. Bila mana Nabi ni mengalami duka cita, kewafatan isteri dan juga bapa saudara dia, ammi. Okay. Nabi ni dia jadi, orang kata apa, yadhiqa sadruk, iaitu sempit dada Nabi, sesak dada Nabi. Sebab tahun ke-10 ni para ulama sebut zon perang ataupun fasa pembantaian terhadap dakwah Nabi. Maknanya kalau kita tengok dari sisi storyboard dakwah Nabi ni, Nabi berdakwah secara sembunyi, lepas pada tu Nabi dakwah secara terang-terangan. Bila mana Nabi berdakwah secara terang-terangan tu, start saja Nabi dakwah di atas Bukit Safa. Kan kalau kita baca sirah, Nabi mengiklankan lepas 3 tahun dah duk berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam, Nabi pun iklan. Turun wahyu suruh iklankan dakwah tu. Nabi kumpul Quraisy, Nabi kumpul Bani Abdul Muttalib, Nabi kumpul orang Mekah dan juga orang luar yang tinggal di Mekah untuk dengar apa yang Nabi nak sampaikan. Nabi berdiri di atas Bukit Safa dan Nabi sebut dalam satu riwayat yang masyhur, Nabi kata, sekiranya aku katakan di belakang bukit ni ada tentera yang ingin menyerang Mekah, adakah kamu percaya?
Maka semua yang jawab pada waktu tu kata, kami percaya apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad, sebab kamu ni al-ami. Kamu tak pernah ada rekod tipu orang, tak pernah. Apa saja yang kamu sebut kami percaya. Lalu Nabi pun sebut, ketahuilah dan percayalah sembahan-sembahan, seruan-seruan, berhala-berhala yang kamu puja, yang berada di sekeliling Kaabah itu semua batil. Sebab Tuhan nak kita seru dia tanpa ada perantaraan-perantaraan ni. Nabi sebut macam tu, siapa orang pertama yang lawan Nabi? Pak saudara dia, Abu Lahab. Abu Lahab kata, tabballaka sa'iral yaum ya Muhammad. Celaka kamu keseluruhan harimu dan umurmu wahai Muhammad. Sebahagian riwayat kata turun ayat, tabbat yada Abi Lahab bin watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sebab pada waktu tu dia angkat dua-dua tangan. Kita baca sirah. Sebab apa Abu Lahab ni dia? Nabi sebut tu terus dia lawan. Terus dia keluar kenyataan tu. Sebab kalau kita tengok, Abu Lahab dia bukan seorang penyembah berhala yang konsisten. Bukan dia ni jenis tiap-tiap hari pergi sembah berhala, tak pun. Okay. Sebab apa dia lawan? Dia terus lawan. Sebab dia antara orang yang pegang jawatan menguruskan berhala-berhala tu. Maintenance berhala tu dia yang jaga. Berhala tu kalau lusuh, pecah, dialah yang ambil kontrak. Dia ada pekerja, dia yang simen balik, dia yang cat balik. Jadi kalau Nabi kata benda ni tak betul, habislah projek aku. Bukan dia tu orang sembah berhala pun. Okay. Sebab tu dia blok tu. Dia kata, tabballaka, celaka kamu. Dia tu bukan kaki yang pergi sembah tiap-tiap hari pun. Okay. Jadi itu benda yang berlaku. Sebab tu kalau tengok sebab penentangan orang-orang Quraisy, terutamanya Darun Nadwah, ahli Darun Nadwah. Ahli Darun Nadwah ni orang yang pegang kepimpinan lah. Okay. Antara sebab mereka lawan Nabi bukan kerana sebab mereka tak boleh percaya apa Nabi sebut. Sebab mereka nampak apa yang Nabi sebut mengancam kedudukan dan periuk nasib dia orang. Itu sebab dia. Itu poin dia. Dan benda ni akan berulang dalam sejarah sampai ke akhir zaman. Orang yang bawa dakwah ni, bila mana apa yang dia bawa mengancam kedudukan orang tertentu, mengancam politiknya, mengancam kekuasaannya, maka orang akan blok. Sebab tu kalau kita tengok dulu ni, saya sebut secara umum lah, Al-Arqam, sekarang nama lain dah, kumpulan Arqam. Kerajaan dulu bekas Perdana Menteri kita yang keempat, yang ketujuh dan interim, orang Tula tu. Okay. Orang sama je. Bila mana Arqam tu dia kuat, dia cantah Arqam rapat. Sedangkan ajaran-ajaran sesat lain pun banyak. Tak cantah teruk macam Arqam. Sebab apa? Arqam sudah ada empire yang dikatakan boleh menguasai pemerintahan pula. Jadi dia orang takut. Jadi dia orang cantah sampai rapat, gambar pun tak boleh ada. Sedangkan nak kata batil, ajaran kerajaan langit Ayah Pin lagi batil pada Arqam. Tapi sebab apa tak cantah? Sebab apa pengikut masih ada? Sebab Ayah Pin ataupun kerajaan langit, dia orang tak jual barang. Dia orang pun tidak adalah misi nak jadi pemimpin, tak ada. Sebab pada waktu tu orang duk bunyi dah. Lepas pada ni PM kelima, pengasas dia. Orang duk bunyi, orang duk bercakap. Era tu. Jadi mana-mana benda yang boleh mengancam orang-orang yang ada kuasa, maka orang tu akan kerat. Sekali saja kita sentuh orang politik, maka mati ya kita. Mudah ceritanya macam tu. Okay. Zaman Nabi pun berlaku. Okay. Sekali kamu sentuh orang yang ada kuasa. Sebab Abu Lahab walaupun dengan Nabi, anak saudara dan pak saudara. Tapi pak saudara sudah melihat anak saudara dia ni boleh melingkupkan bisnes dia. Jadi sebab itulah dia cepat-cepat dia blok tu. Okay. Dia kata, tabballaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Sedangkan tadi yang duk sebut tu, yang mengakui kata Muhammad tu betul, dia juga ada dalam tu. Bila mana Nabi kata di belakang bukit ni kalau kau kata ada tentera, dia juga antara orang yang mengiyakan statement tu. Kami percaya. Tapi sebut-sebut saja berhala ni batil, dia orang nampak ada benda yang akan menghalang dan akan mengurangkan sesuatu daripada apa yang dia orang ada. Okay. Jadi itu yang berlaku pada Nabi. Bila mana Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, Nabi sebut berhala tu batil, apa yang berlaku? Nabi bercakap saja, Nabi baca saja ayat Al-Quran,
maka akan ada orang yang lawan Nabi. Sebab kerja Nabi ni hari-hari Nabi keluar ke kawasan orang ramai, di kawasan Masjidil Haram ke, di kawasan penempatan orang Mekah ke, hari-hari lepas pada lantik jadi Nabi ni, hari-hari keluar duk baca ayat Quran, duk perkenal tauhid, duk cerita batilnya berhala. Jadi orang-orang yang dah sedar bahayanya ataupun kesan daripada dakwah Nabi ni, mereka cuba provoke orang jangan dengar. Bahkan mereka sendiri yang jadi ejen untuk blok orang supaya nampak apa yang Nabi bawa tu tak betul, ataupun benda tu tak beri apa-apa manfaat pun. Kalau kita sahut seruan, tak ada manfaat. Sebab tu kalau kita baca sirah-sirah yang daif, sirah ni taklah berapa kuat sangat. Setiap kali Nabi dakwah, Nabi keluar baca ayat Quran, ada orang yang tolong bagi kapal cuma. Sebab apa? Tujuan dia sumbat dalam telinga. Ada orang tolong bagi guni percuma. Dengar Nabi bercakap, sekuk kepala dengan guni. Kalau tak nak dengar, balik rumah. Tapi nak suruh yang bercakap tu pun sakit hati juga. Duduk dalam majlis, tapi sekuk. Bayang tuan-tuan, kalau saya mengajar, ada sebahagian yang ambil plastik tak kepala. Kalau tak nak dengar, balik lah. Okay. Jangan duk buat sakit hati gitu belakang. Okay. Tapi benda tu dia orang buat supaya apa? Supaya Nabi ni lagi stres dan lagi stres. Okay. Bila mana Nabi duduk dalam perasaan seperti itu, Nabi berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, masa tu pak saudara dah meninggal, isteri pun dah meninggal. Okay. Nabi berdoa, ya Allah, tunjukkanlah ataupun berikanlah tempat baru untuk aku ni bina kekuatan. Sebab nampaknya di Mekah ni macam makin susah, makin ketat dah. Makin susah. Allah Ta'ala masukkan dalam mimpi Nabi. Ini sebahagian riwayat sebut, Ibnu Hisham pun ada sebut, okay, dalam sirah dia. Allah Ta'ala masukkan dalam mimpi Nabi. Nabi nampak satu kawasan yang penuh dengan kurma, pokok kurma. Dan kawasan tu ada gunung ataupun bukit yang berwarna hitam. Cuma Nabi tak jelas ni kawasan mana. Mimpi tu berulang 3 kali, 4 kali. Nabi duk fikir, Taif ke, Yathrib ke, Yamamah, 3 bandar ni, mana tempat? Okay. Yang jelasnya itu ialah Yathrib ataupun Madinah. Sebab gunung warna hitam ni banyak di Madinah lah. Okay. Cuma Nabi duk fikir lah, sebahagian ulama membuat andaian. Nabi ni dia duk fikir, dia kata kalau Allah Ta'ala nak bagi tempat markas baru, dia tak akan bagi markas jauh, dia bagi markas yang dekat-dekat. Sebab dakwah Nabi ni, Nabi kena islah penduduk Mekah tu sendiri. Nabi kena betulkan balik ajaran Nabi Ibrahim yang dulu, yang dah ditokok tambah, sehingga orang-orang zaman Nabi ni duk ingat itulah yang Nabi Ibrahim duk ajar. Okay. Jadi pada waktu tu Nabi ni jadi pening. Allah Ta'ala beri jawapan melalui mimpi. Allah Ta'ala tak beri jawapan melalui direct wahyu ke apa semua. Lepas pada tu pula baru datang. Okay. Jadi Nabi duk fikir mesti Taif. Sebab Taif ni antara kawasan yang strategik dan dekat dengan Mekah. Nabi pun dengan husnu zannihi, dengan sangka baiknya terhadap orang-orang di kota Taif, Nabi pun pergi, ambil keputusan pergi dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah, buat perjalanan, duduk di Taif selama 10 hari ataupun 11 hari. Tidak ada satu rumah pun melainkan Nabi ketuk semua dan Nabi cerita. Cuma kalau kita tengok dalam sebahagian riwayat dan catatan, disebutkan sebelum Nabi pergi ke Taif, sebahagian besar pembesar Darun Nadwah ataupun pembesar Quraisy ni, dia orang dah dapat maklumat dah Nabi nak pergi. Jadi dia orang hantar surat siap-siap, utusan siap-siap, tulis dalam surat tu akan datang ke Taif seorang lelaki yang buat masalah di negeri kami. Surat tu hantar kepada pemimpin Bani Thaqif yang bernama Abdul Yalil bin Abdi Kulal. Keturunan-keturunan dia lah. Jadi surat sampai dulu sebab utusan naik kuda, Nabi jalan kaki. Jadi utusan sampai dulu. Okay. Utusan tu sampai beri surat pada Bani Thaqif. Lepas daripada tu 2-3 hari Nabi pun sampai. Nabi sampai dalam keadaan surat tu mendahului Nabi. Okay. Jadi surat tu dah dibaca oleh pemimpin. Propaganda dah terima dulu. Bila mana propaganda dah terima, susah fakta nak bersih propaganda ni. Begitulah keadaan masyarakat pun. Bila mana kita biasa dengar benda yang tak betul, datang benda betul dia nak baiki, dia ambil masa lama. Melainkan orang tu dia kosong, dia tak pernah dengar apa-apa pun. Waktu lebih mudah. Sebab tu nak berdakwah kepada orang yang ada something dalam kepala dia. Dia dah ada pemikiran yang tak betul.
Kita terpaksa buang pemikiran tu, bersih pemikiran tu dulu, baru boleh masuk pemikiran yang betul. Kalau kita berdakwah pada orang yang tidak ada apa-apa, contoh dakwah pada orang asli, tak pernah dengar langsung hal Islam. Dakwah pada orang-orang di Papua New Guinea, negara yang tak pernah dengar Islam, okay, lebih senang berbanding berdakwah pada orang kampung yang dah biasa dengar benda salah. Sebab benda tu dah jadi darah daging. Sebab tu kalau kita baca kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang dibuat silibus pengajian Masjid Surau, antara benda yang dia tekan, 7 perkara yang kita kena jaga supaya hati kita tak rosak, ialah telinga salah satunya. Lubang telinga kita ni jangan biasakan dengar benda-benda yang bersifat buhtan. Buhtan ni maksudnya fitnah. Kalau mulut kita makan benda haram, selesai kita makan, kita pun keluarkan benda tu melalui najis, habis ya. Makna katanya benda tu selesai ya. Kalau orang kata pada kita, yang awak makan tadi tu bahan tu ada campur dengan benda yang tak halal, khinzir ke apa, selesai makan 2-3 minggu lepas pada tu, cukup 2 minggu, badan kita pun keluarkanlah benda tu. Tapi kalau kita dengar benda yang tak betul, benda sesat, kadang-kadang sampai ke mati kita tak boleh buang benda tu. Dia dah terlekat dalam kepala kita. Okay. Jadi berdakwah pada orang yang ada propaganda lebih sukar berbanding berdakwah kepada orang yang kosong. Orang yang kosong. Sebab tu kita tengok orang yang berdakwah pada orang asli mudah. Saya sendiri pernah join sebelum datang ke Perlis ni, join sebab kita duduk kawasan Pahang tu. Pahang banyak kampungan orang asli. Okay. Orang asli mudah je. Bawa hailak, penuh beras, penuh minyak, penuh gula, suruh masuk Islam. Dia orang masuk. Sebab dia orang nampak beras cukup, gula cukup, minyak cukup. 2 bulan lagi kita tak datang, dia orang tinggalkan agama, bagi balik beras. Sebab dia orang nampak benda tu. Dan dia orang ni kosong, dia orang tak tahu apa-apa tentang agama, tak pernah dengar pun. Sebab tu saya ingat pengalaman sahabat saya, dia pergi Islamkan satu kawasan pendalaman di Temerloh. Nak sampai tu pun kena naik bot apa-apa semua. Dia Islamkan dengan sebahagian NGO, Islamkan sebuah kampung. Maknanya kita tackle tok batin dia, dapat Islamkan. Okay. Buat majlis pengislaman, duduk lebih kurang seminggu ataupun 2 minggu, pendakwah-pendakwah ni duduk, Islamkan dia orang beramai-ramai. Dan dia orang ni cetek, pengetahuan agama cetek. Okay. Lepas 2 minggu, sebab volunteer ni dia ada kerja, dia kena balik ke bandar balik. Okay. Akhirnya balik, sebulan lebih lepas pada tu, datang balik kampung tu. Datang tengok, dia orang duk makan lagi. Babi hutan duk makan lagi. Okay. Jadi pendakwah yang dah Islamkan dia orang ni pun tanya, kan dah masuk Islam tak boleh makan babi hutan ni. Tok batin dia kata, bukan, babi hutan ni ada sekali dalam majlis pengislaman baru ni. Jadi babi hutan ni dah Islam, dia kata. Dia tak faham. Dia kata babi hutan yang belum tak masuk majlis tu tak boleh makan. Babi hutan yang ada dalam majlis tu sekali boleh makan. Okay. Sebab majlis, sebab dia orang pelihara, dia orang simpan, dia orang letak dalam sangka tu, dalam bawah rumah dia orang je. Jadi dia orang ingat yang ada dalam majlis tu, tak kira lah babi ke, monyet ke, rimau ke, semua boleh makan sebab dah diislamkan dalam majlis tu. Sebab dia orang tak faham. Tapi kalau kita terang, dia orang boleh faham. Tapi kalau orang yang ada propaganda, dia biasa dengar benda tak betul. Datang benda betul, nak program setting balik, susah. Itulah yang berlaku pada Nabi ketika mana Nabi berada di Taif. Nabi ketuk semua rumah, semua orang Taif dah dengar Nabi ni ialah orang yang buat masalah di Mekah. Jadi orang dah nampak, datang dah orang tak betul Mekah. Benda tu dah ada dalam kepala dia orang. Sebab tu bila mana dihasut sahaja budak-budak kecil pun ikutlah hasutan tu. Sebab dia orang dah jadi bualan hangat, sembang kedai kopi dah. Cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok muka surat 53 tu. Thummal taja'a. Kita berhenti tadi dekat min qadamaihi at-tahiratain. Thummal taja'a. Kemudian iltaja'a, maksud iltaja'a tu baginda berlindung. Iltaja'a berlindung ila bustan, di sebuah kebun. Nabi berlindung di sebuah kebun. Thumma iltaja'a ila bustan min basatinit Taif.
Nabi berlindung ke sebuah kebun daripada kebun-kebun yang ada di Taif. Dengan sebab Nabi telah dihalau, Nabi telah dilontar dengan batu. Wa tawajjaha ila Allah bihadha ad-du'a'il khashi'. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang penuh khusyuk. Ini doa yang terkenal, doa Nabi ketika mana Nabi keluar daripada kota Taif. Apa doa tu? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbal mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin mallaktahu amri. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Walakin afiyatuka hiya awsa'u li. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salaha alayhi amra ad-dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak aw tahilla bihi sakhatuk lakal atabi hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Riwayat tentang doa ni para ulama sebut riwayat dia dhaif, tapi dari segi sirah benda ni diterima. Dari segi periwayatan sirah benda ni diterima, dan dia ni pun doa saja, tak ada masalah. Untuk kita beramal pun tak ada masalah. Dia macam doa masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jelasnya hadis tu hadis yang tersangat dhaif, tapi min ajlid doa, dengan sebab doa ni dia ada keumuman. Kita nak sebut lafaz apa, kita sebut doa, tak ada masalah. Okay. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, Nabi cerita pada kita tentang bab silap berdoa. Tapi doa ni dia perlu pada jiwa tu, jiwa ikhlas bila mana kita sebut ataupun bila mana kita berdoa, kan. Nabi cerita pada kita tentang satu kabilah ataupun satu keadaan, satu orang yang bermusafir. Dia bawa unta, dia bawa barang-barang bekalan dia apa-apa semua. Okey. Dia berehat, dia tidur di sebuah pokok. Saya tak ingat hadis tu riwayat apa. Dia bangun pada tidur, hilang unta dengan semua barang-barang bekalan dia. Nabi cerita pada sahabat. Dia pun berdoa, ya Allah, kembalikanlah balik. Berdoa tu sampai tertidur doa. Sebab dia macam lost lah, tak tahu nak pergi ke mana padang pasir. Okay. Dia tertidur, dia bangun balik, dia tengok unta dia dan bekalan dia ada balik. Ada balik. Dan dia telah sebut satu perkataan. Dia kata, ya Rabbi, ya Allah, anta abdi wa ana Rabbi. Okay. Min syiddatil farah. Wahai Tuhan, ya Allah, engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Sebab aku minta apa je kamu mesti bagi. Dia tersilap, syiddatil farah. Okay. Tapi Nabi kata doa dia tu betul lah. Benda yang dia sebut tu bukan dia nak kata dia besar pada Tuhan. Cuma nak beritahu pada kita, dalam bab doa ni dia perlu pada jiwa, dia bukan perlu pada kata-kata tu kemah. Ada orang dia boleh karang doa tu cantik, sedap dengar, tapi hati dia lah yang paling lalai bila mana dia duk baca doa, tak ada manfaat. Benda yang sama pernah berlaku kepada Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir ni seorang tabi'in, dan Imam Malik pernah sebutlah Muhammad bin Munkadir ni lah tokoh yang hebat lah. Dia duduk di Madinah, dia ulama Madinah. Muhammad bin Munkadir dia cerita bila mana dia duduk di Madinah, Madinah mengalami musim kemarau. Madinah mengalami kemarau, dah buat istisqa, hujan tak turun. Buat istisqa, hujan tak turun. Okay. Jadi Muhammad bin Munkadir ni dia punya kebiasaan, dia duduk dalam masjid dekat-dekat waktu sahur, waktu dekat nak masuk waktu subuh, dia akan masuk masjid Nabi, dia akan solat situ. Jadi kebiasaan di masjid Nabi ni akan ada orang-orang lain yang solat juga. Tiba-tiba dia kata dia selesai salat, dia pun berehat bersandar di satu tiang. Dia pun bukalah kain yang dia bawa tu untuk dia selimutkan kaki dia sebab dia nak berehat, nak tidur sekejap. Dalam nak terlelap tu dia dengar satu orang duduk di saf depan pada dia berdoa. Orang biasa, tengok pada pakaian biasa, tapi
nampak samar lah, sebab waktu tu pun waktu belum masuk waktu subuh lagi, tapi tahulah ada orang situ. Orang tu telah berdoa. Orang tu berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di bumi Madinah. Sekiranya kamu tidak menurunkan hujan, aku akan ambil tindakan pada kamu. Doa pun something. Kalau hujan tak turun, aku ambil tindakan. Muhammad bin Muqaddir dengar, majnun hadzal rajul, gila dia ni. Doa something. Okay. Tapi kata Muhammad bin Muqaddir, sebelum tangan dia tu jatuh, dia letak atas peha dia ataupun dia letak ke bawah, aku dengar bunyi guruh di luar masjid. Dan lepas daripada tu hujan turun renyah-renyah. Hebat lah, walaupun doa nampak macam tak betul. Doa nampak macam tak betul. Okay. Jadi kata Muhammad bin Muqaddir, lepas daripada salat subuh ni aku nak berkenalan dengan dia ni. Okay. Cerita ni adalah kitab Sifatus Safwah oleh Ibnu Jauzi. Dia ada sebut cerita ni. Okay. Lepas subuh dia pun kejar lelaki ni. Rupa-rupanya tukang kasut. Dia pergi dekat kedai dia tu. Lalu dia pun tarhib. Tukang kasut yang berdoa tadi tu, dia tarhib, dia greeting, dia sambutlah kedatangan Muhammad bin Muqaddir, sebab dia tu tokoh ulama besar, jadi ramai orang kenal. Okay. Dia pun kata, wahai imam, wahai syekh, ada apa urusan mai kedai aku, ada kasut ke yang nak dijahit ataupun yang nak dibaiki? Maka Muhammad bin Muqaddir pun tanya dia, kamu ke lelaki yang berdoa dengan doa tadi, subuh tadi? Sekiranya hujan tak turun, aku ambil tindakan. Muka dia berubah. Dia kata, wahai imam, kamu tak ada urusan dengan lelaki tu. Tak perlu tahulah siapa dia. Okay. Lepas pada tu dia macam tak selesa. Dia pun kata, kalau tak ada apa-apa urusan boleh balik lah. Dia hambat tu imam. Kalau kasut tak ada apa semua, kalau setakat nak tanya ni boleh balik. Okay. Tak payah tanya. Muhammad bin Muqaddir pun hormati dia, balik semula ke rumah dia. Subuh ataupun sahur keesokannya duduk tunggu lagi, takut kawan tu mari berdoa. Dia tunggu di masjid, kawan tu tak mari, tak datang ke masjid. Okay. Sudah selesai salat subuh, dia pergi ke kedai kawan tu, kosong, tak buka. Dia pun tanya kedai sebelah, mana lelaki yang tukang kasut ni? Dia kata, lepas pada dia bercakap dengan kamu semalam, kemarin dia bercakap dengan kamu, dia bungkus barang dia keluar dari Madinah. Tak kenal, nama tak kenal, tapi doa dia Tuhan makbulkan. Sebab tu Ibnu Jauzi letak cerita ni dalam kitab dia Sifatus Safwah, orang-orang yang saleh tapi tidak dikenali nama. Dia orang saleh. Kalau dia tak saleh, takkan Tuhan dengar doa dia. Okay. Dia orang saleh tapi nama tak kenal. Cerita dia kita duk baca hari ni, nama dia kita tak tahu. Ini orang yang betul-betul hati dia sangat-sangat tinggi, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi untuk doa ni, muka surat yang ke-54 ni, untuk doa ni kita tengok terjemahan dia apa dia. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu kelemahan kekuatanmu. Wa qillata hilati, sedikitnya kemampuanku. Wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Dan hinanya aku di pandangan manusia, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anta rabbul mustad'afin, kamulah Tuhan golongan yang lemah. Wa anta rabbi, dan kamulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada orang jauh yang memandangku kepada siapa aku ingin serahkan urusanku. Ila man takiluni maksudnya kepada siapa ingin aku serahkan urusan aku, yakni urusan orang tak terima dakwah aku. Ila ba'idin yatajahhamuni, adakah kepada orang jauh yang memandang aku dengan wajah yang hina? Am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang menguasai urusanku. Dalam doa ni Nabi sebut, Nabi ni kita boleh tengok dia punya perasaan tu down, sangat-sangat rendah, berada pada tahap paling rendah lah. Okay. Nabi kata, kepada siapa kamu nak letak aku wahai Tuhan? Ila ba'idin yatajahhamuni, adakah kepada orang jauh yang bencikan aku? Orang jauh tu maksudnya orang Mekah, orang di Mekah yang memang benci Nabi. Au ila aduwin malaktahu amri, ataupun kamu nak serahkan aku kepada musuh yang sudah menguasai urusanku, iaitu orang Taif. Orang Taif yang memang dah hamba Nabi. Maknanya keluar pun orang benci, duduk dalam kampung pun orang benci. Okay. Lalu Nabi kata, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali.
Nabi kata, sekiranya kamu tidak murka kepadaku, aku tidak peduli apa yang menimpa. Biarlah Tuhan kamu nak letak aku ke mana-mana pun, yang penting kamu tak murka pada aku. Kemudian Nabi kata, walakin afiyatuka hiya awsa'uli, namun keselamatan, kesejahteraan daripadamu lebih melapangkan aku. Aku redha dengan apa yang kena pada diri aku. Maksudnya Nabi nak beritahu macam itulah pada Allah Ta'ala. Aku redha orang tolak aku, orang hina aku, tapi berilah sikit ada orang yang boleh dengar apa yang aku nak sampaikan. Maknanya rasa lega sikit. Afiat tu maksudnya bagilah lapang sikit dada aku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat bihi adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan serta memperelokkan urusan dunia. Okay. Nabi SAW dia berdoa sini ni, doa dengan sifat Allah. Sebab tu kalau tengok dalam surah Nur ada ayat yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Ayat itulah ayat Nur dia panggil. Okay. Nur situ apa maksud dia? Banyak para ulama menafsirkan. Cuma Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia ada tulis satu kitab dan dia bahas satu ayat ni. Dia kata nur itu ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni dia memang ada nur. Wajah dia tu wajah ada nur. Macam mana kita tak tahulah, kita serah pada Allah Taala. Sebab tu bila mana berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Aisyah tanya Nabi, apa yang kamu lihat bila mana bercakap dengan Allah Taala? Dia kata, aku tak lihat apa melainkan nur, cahaya. Jadi nur itu ialah sebahagian. Jadi Nabi ni dia sedang bertawassul dengan nama dan sifat Tuhan. Ya Allah, aku berlindung dengan nur kamu, dengan cahaya kamu. Nur ni ialah satu cahaya yang lembut. Cahaya yang terang dan lembut. Dia tidak menyakitkan. Dia beza dengan dhiya. Dhiya ni ialah cahaya yang panas, macam cahaya matahari. Okay. Dia cahaya yang tenang. Okay. Alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat, yang mana dengan cahayamu itulah akan menerangkan segala kegelapan. Kata Nabi SAW, wasalaha alaihi amrad dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak. Apa maksudnya? Kamu berhak untuk aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan serta memperelok urusan dunia dan akhirat. Wasalaha alaihi amrad dunya, maknanya cahaya itu akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Min an tunzila bi ghadabak, yang dengan cahaya tersebut akan menyebabkan terhalangnya turunnya kemurkaan kamu. Maknanya Nabi nak beritahu, wahai Tuhan, kalau kamu nak beri kasih sayang kamu lebih besar berbanding kemarahan kamu. Au tahillu bihi sakhatuk, ataupun kamu berhak untuk mencela aku. Lakal atabi hatta tarda, kamu berhak untuk mencela aku sehingga kamu redha. La wala haula wala quwwata illa bi, dan tiada daya dan upaya aku melainkan daripada kamu. Maknanya doa Nabi ni pengharapan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian riwayat sebut bila mana Nabi berdoa ni, maka turunlah Jibril alaihi salam pada waktu tu. Bila mana Jibril alaihi salam dia turun, dia beritahu Allah Ta'ala dengar doa kamu. Jibril kata. Dan Jibril pun datangkan seorang malaikat yang menjaga bukit Al-Akhshabain. Ini riwayat yang kita biasa dengar. Okay. Maka malaikat tu pun bercakap dengan Nabi. Malaikat tu kata, kalau kamu nak aku hempap Al-Akhshabain ke atas penduduk Taif, aku boleh buat. Lalu Nabi pun berdoa. Nabi kata, aku berharap, la arju an akhruja, aku berharap akan keluar daripada sulbi penduduk Taif orang yang mempertahankan agama aku. Jadi ni jiwa Nabi. Nabi bukan dia nak banyak, Nabi nak lapang dada. Turun Jibril tu dah lapang dah bagi Nabi. Nabi bukan minta ataupun Nabi demand. Kalau kita letak diri kita pada diri Nabi tu, alang-alang orang dah bagi tawaran. Ni malaikat beritahu dekat kita, kalau kamu rasa nak minta pertolongan aku, orang yang kamu benci ni, aku boleh buat. Kita pun kata, molek bagi mati terus. Serabut duduk atas dunia. Kita tambah lagi banyak order yang ditawarkan lagi. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu jiwa orang yang ada reform, jiwa orang yang islah orang. Sebab orang yang nak islah orang ni, orang yang nak baiki orang,
Kalau dia kena hempak ataupun kena dugaan sehingga dia jadi sempit, dia bukan nak dugaan tu berubah sehingga dia gembira orang tu kena balik, bukan. Jiwa orang yang ada jiwa islah ni, dia nak supaya orang yang dia sampaikan tak terima, orang tu terima balik apa yang dia sampaikan. Tu saja jiwa ni ada pada diri Nabi. Kalau kita tengok di Nusantara kita ni, siapa yang ada jiwa ni? Jiwa yang macam ni, kalau kita bacalah Profesor Hamka yang ada. Okay. Sebab kalau kita baca buku dia, Tasawuf Moden, itu buku yang dia baca dekat-dekat dia nak meninggal. Kan kalau kita baca buku Tasawuf Moden tu, dia cerita macam mana dia dipenjarakan oleh Soekarno selama beberapa tahun kerana dituduh spy kepada kerajaan Malaysia. Dia dituduh waktu tu. Okay. Dia disoal siasat dan layanan yang diberikan sangat-sangat kasar sehingga diterajang dengan kasut apa-apa semua, sehingga dia datang perasaan nak bunuh diri. Akhirnya dia dikeluarkan, dan bila mana Soekarno tu nak meninggal dunia, dia hantar surat kepada Hamka supaya jadi imam salat jenazah, dan Hamka terima dengan kebesaran jiwa dia. Bahkan Hamka, orang tanya Profesor Hamka, orang yang dah jailkan kamu nak pergi jadi imam salat jenazah dia. Hamka kata, aku berterima kasih kepada Soekarno, pemerintah yang telah memenjarakan aku, kerana jasa dia siaplah tafsir Azhar tu. Kalau dia tak jailkan aku, tak siap. Dia melihat pada sisi lain. Cuma jiwa tu kita kata bukan senang lah. Nak ada pada dia orang. Tak kena lagi boleh cakap lah. Teori boleh cakap. Okay. Bila kena betul-betul, kita akan tengoklah orang tu setakat mana. Okay. Seterusnya, kita tengok poin yang keempat tu, ke surat 53. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-Taif duna an yastajibu thaqifun li da'watihi. Maka Rasulullah pun pulang daripada Taif dalam keadaan duna an tastajibu thaqifun li da'watihi, tanpa tidak ada seorang pun kaum Thaqif, Bani Thaqif, yang menerima dakwahnya. Allahumma illa ma kana min islami Addas ghulamun utbatun wa syaibatun ibnai Rabi'ah. Melainkan, Allahumma illa tu maksudnya melainkan. Dia bahasa Arab dia memang gitu. Bukan doa tu Dia lenggok cakapan orang Arab. Kalau dia nak sebut melainkan, dia boleh sebut je illa. Illa maksudnya melainkan. Tapi dia nak bagi kuat. Dia nak bagi kuat benda tu, dia sebut Allahumma illa. Demi Allah melainkan. Lebih kurang macam tu lah. Demi Allah tidak balik Nabi daripada Taif melainkan seorang je masuk Islam. Kata penulis kitab yang bernama Addas. Lelaki bernama Addas. Addas tu nama orang. Ghulamun Utbah, hamba kepada Utbah, wa Syaibah, dan juga Syaibah, ibnai Rabi'ah, anak kepada Rabi'ah. Utbah, Syaibah adik-beradik, ayah dia nama Rabi'ah. Addas tu hamba dia orang. Okay. Wa kana ghulaman nasraniyan, dan sesungguhnya Addas itu hamba yang beragama Kristian. Talaba ilaihi sayyidah an yuqaddima qatafan minal inab ila Rasul. Yang mana hamba ni yang bernama Addas ni telah diarahkan, talaba ilaihi, diarahkan kepadanya. Siapa yang arah tu? Sayyidah, tuan dia. Dua orang tuan dia, iaitu Utbah dan Syaibah, an yuqaddima qatafan minal inab, untuk menghidangkan segugus daripada anggur kepada Nabi. Qatafan, gugus, minal inab, daripada anggur. Okay. Kalau kita tengok Utbah, Syaibah ni siapa? Dia orang Mekah, Quraisy lah. Cuma dia ni orang kaya. Dia ada kebun. Dia ada kebun yang banyak. Termasuk kebun dia luar sikit daripada Mekah yang dekat dengan Taif. Dia ni memang lawan Nabi. Dua-dua beradik ni lawan Nabi. Okay. Cuma dia tengok Nabi lalu dalam kebun dia. Kebetulan dia ada di kebun dia. Dia pun kata kepada hamba dia, Nabi duk berehat, Muhammad duk berehat dalam kebun kita tu, kamu tolong hidang pada dia segugus anggur. Sebab nampak macam letih. Dia pun duk berdarah. Okay. Sebab apa Utbah dan Syaibah ni dia bukan kata tolong, dia macam bagi sikit pertolongan lah pada Nabi. Okay. Dia begini tuan-tuan, orang Arab ni
benci tara mana pun, tapi kalau kabilah sama, dia orang akan tolong. Dia ada orang yang panggil asabiyatul ailah. Dia panggil semangat kebangsaan, kekeluargaan dia tinggi. Nabi tu memang betul lah, dia duk cela berhala, kita tak suka. Tapi kalau dia luka badan, kesian juga sebab dia pun keturunan kita. Macam kita lah, benci macam mana anak pun, dia susah, tolong juga. Okay. Walaupun dia buat masalah. Okay. Jadi Utbah Syaibah ni dia kesian, tapi dia orang tak pergi hidangkan. Kalau dia orang pergi, dia orang akan nampak dia ni macam nak ikut Muhammad. Jadi dia suruh hamba dia pergi. Wa huwa fil bustani lamma ra'aya min i'yabihi wa tahajjumi thaqifun alaih. Bawalah segugus, hidanglah segugus anggur tu kepada Rasul, yang mana Rasul tu berada, wa huwa fil bustan, dia berada dalam kebun. Lamma ra'aya, ketika mana kedua-dua orang, ra'aya tu dua orang melihat. Siapa? Utbah Syaibah. Min i'yabihi, daripada kepenatan. I'yab tu maksud dia kepenatan. Wa tahajjumi saqifun, dan juga penyerangan. Tahajjum ni maksudnya layanan buruk, saqif, kepada diri Nabi. Saqifun alaihi, maknanya nak beritahu pada kita ni, Utbah Syaibah ni dia tengok orang Saqif ni duk hambat Nabi, duk halau Nabi keluar. Jadi dia pun kesian. Dia tak suruh, dia sendiri tak pergi bercakap dengan Nabi, dia suruh hamba dia. Okay. Falamma qadima Addasun al-inabu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Addas menghidangkan kurma itu kepada Rasulullah, akhadha ar-rasul, muka surat 55, akhadha ar-rasulu yabda'u fi aklihi qailan, Nabi pun terima anggur yang dihidang oleh Addas. Sebelum Nabi makan, kata penulis kitab kita ni, yabda'u fi aklihi qailan, dia memulaikan makan dia dengan sebut satu kalimah bismillah. Falaffat zalika nazarun Addas, maka bacaan bismillah itu telah menarik perhatian Addas. Laffat nazar zalika nazaru Addas, perbuatan tu, keadaan tu menyebabkan orang kata apa, Addas terpegun. Iz la yujad fil qaum man yaqulu misla hadha, kerana di situ tidak pernah seorang pun bila mana nak makan dia sebut perkataan tu. Addas ni dia sebutlah. Dia tengok Nabi sebut tu, dia pun kata, kalimah ni tak pernah orang sebut di negeri ni. Kalau kita baca riwayat, dia kata, tapi kalau negeri aku dulu ada orang sebut macam ni. Nabi pun tanya, kamu ni kampung mana? Dalam buku kita dia tak sebut lah. Kalau kita baca kitab sirah lain dia sebut. Maka jawab Addas, ana min Nuniwa au Nunawa, aku ni daripada kampung yang bernama Nuniwa. Nuniwa ni Iraq hari ni, di negara Iraq, di Kufah ke Baghdad saya tak ingat. Okay. Nabi pun kata, tilkal qaryah, itulah kampung akhi Yunus alaihissalam, itulah kampung saudara aku Nabi Yunus alaihissalam. Tak pelik lah kalau biasa dengar tu, tak pelik, sebab situ pernah terima seruan dakwah juga. Jadi bila mana dia dengar Nabi sebut tu, wa ba'da hadithun baina Addas wan Nabi aslama Addas, bila mana berlaku sahaja hadis, wa ba'da hadithun baina Addas wan Nabi, bila mana berlaku perbualan antara Nabi dan Addas, maka Addas pun masuk Islam. Dalam riwayat sebut Addas ni dia cium dahi Nabi, dia cium ubun-ubun Nabi, dia bersalam, dia cium tangan Nabi, dan dia masuk Islam. Itulah satu orang yang masuk Islam dalam siri dakwah Nabi ke Taif. Tu pun bukan orang Taif, orang luar juga yang masuk Islam. Dah lah masuk Islam seorang tu pula hamba, bukan orang besar pun. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku hari-hari yang perit dalam dakwah ni. Kalau ada hari yang lebih teruk berbanding kalahnya orang Islam di medan Uhud, tolong cerita. Sebab dalam pandangan Aisyah, yang paling teruk Nabi kena Uhud lah. 70 orang sahabat mati, termasuk yang mati pak saudara dia Hamzah. Nabi sendiri pun luka sampai tercabut gigi dia, rubaiyah dia, gigi yang dekat dengan gigi taring. Dan
Ramai sahabat yang cedera, orang Islam pun jadi kucak-kacir. Nak perang tu pun dah berlaku perpecahan. Sebab kalau tengok perang Uhud ni asal 1000 jadi 700. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Ubay, dia mula-mula dia join. Lepas tu dia orang munafik, dia bukan berani sangat. Jadi dia pun provoke 300 orang balik. Tak jadi perang. Sebab memang Quran dia cerita pada kita, orang munafik ni antara ibadah yang dia berat nak buat, ibadah yang bersifat khidmat, perang dengan sedekah berat orang munafik nak buat. Sebut perang, sebut sedekah berat. Sebab tu kalau tengok dia ada surah, kalau saya tak silap surah Zukhruf rasanya Allah Ta'ala turunkan ayat. Sebab pada waktu tu nak berlaku perang Khandaq. Kalau saya tak silap, surah Ar-Ra'du. Tak pasti, kena cek balik. Nak berlaku perang Khandaq, bukan perang Khandaq, perang Tabuk. Tahun ke-7 ataupun tahun ke-9, saya tak pasti, tak ingat ya. Okey. Perang Tabuk ni jauh. Madinah dengan Tabuk ni jauh, sebab Tabuk ni sempadan Jordan dengan Saudi hari ni. Daripada Madinah nak pergi Tabuk tu 700 km, jauh. Okey, jalan kaki. Tambah pula musim tu musim panas, musim tu pula musim menuai, kurma baru keluarkan hasil. Jadi bila mana seruan jihad dilaungkan, ramailah orang yang tak berapa nak pergi sebab baru nak dapat hasil ni. Okay. Cuma sahabat Nabi ni dia macam tak boleh nak trace siapa yang betul-betul nak join, siapa yang betul-betul tak nak join. Okay. Sebab orang munafik, walaupun dia orang ni munafik, dia orang join kuliah Nabi, dia orang solat belakang Nabi, dia orang tanya soalan pada Nabi, soalan fiqh dia orang pun hebat-hebat. Bukan calang-calang punya soalan, tanya soalan, termasuk yang tanya tu Abdullah bin Ubay. Jadi sahabat pun duk pening, dia orang ni munafik ke tak? Solat mari, Quran baca, fiqh pun hebat. Akhirnya turun ayat Quran, mana-mana orang yang nak tanya soalan pada Nabi kena sedekah pada fakir miskin dulu, lepas tu baru mari tanya soalan pada Nabi. Turun ayat tu munafik berat sebab dia orang ni kedekut. Suruh sedekah ni ramai tak sedekah. Daripada ramai-ramai tanya soalan, merudum orang tanya soalan. Boleh cap. Sebab sahabat-sahabat yang miskin dengar je ayat tu, dia orang tetap bersedekah juga sebab itu arahan Quran. Ayat tu ada lagi dalam Quran. Saya tak ingat surah apa, tapi ayat tu penggunaan hukum dia valid zaman Nabi hidup. Nabi dah wafat tak ada syarat nak tanya ustaz kena bayar dulu. Tak ada. Mana nak beritahu pada kita ayat tu valid zaman Nabi je. Sekadar nak orang kata apa, nak purify, nak tapis siapa munafik, siapa tak munafik pada waktu tu. Okay. Jadi kata Aisyah, hari apa paling berat dakwah berbanding perang Uhud? Jawab Nabi, tidak ada hari yang paling berat melainkan ditolaknya dakwah aku oleh penduduk Taif di Taif lah. Ditolaknya dakwah aku oleh Bani Thaqif di Taif. Nabi kata. Para ulama bincang, kalau kita boleh fikir sejenak, Uhud, kalau orang Islam di medan Uhud ni banyak kekalahan yang kita kira banyak melemahkan orang Islam. 70 orang sahabat meninggal. Sahabat tu pula sebahagian besarnya hafal Quran. Lepas tu Nabi sendiri cedera parah sampai luka-luka. Keadaan orang Islam tu macam gawat, macam lumpuh sekejap. Dalam dakwah Nabi ke Taif, tidak ada sahabat yang meninggal dunia. Zaid bin Harithah pun okey. Nabi punya luka pun tak teruk macam luka Taif. Nabi punya luka, kaki Nabi luka sebab Nabi lari. Okay. Tapi para ulama bincang, sebab apa Nabi sebut hari itu lebih berat berbanding hari kalah orang Islam di Uhud? Jawab para ulama, antaranya Syekh Ramadan Al-Buti, dia sebut dalam kitab dia Fiqhus Sirah. Dia kata sebab kalah orang Islam di Uhud, dia orang boleh balik ke Madinah dan dia orang boleh beramal dengan agama tanpa ada kekacauan. Semangat tu boleh dipupuk lagi. Tapi kalah dakwah Nabi ke Taif, di Taif, Nabi balik Mekah, orang Mekah pun nak bantai Nabi lagi. Dia punya perasaan. Sebab tu kita tengok orang ni nampak okey, tapi yang melemahkan dia lah perasaan. Sebab tu kita tengok ada orang dia punya panca indera kurang tapi boleh pergi jauh, berjaya dalam perniagaan, dalam belajar pun. Sebab apa? Sebab dia ada semangat. Ada orang cukup tak cacat pun, tapi duk tara tu semangat, jiwa lemah. Jadi dia perlu pada jiwa. Sebab tu kita ni sihat tak sihat pun bergantung pada jiwa.
kesihatan fizikal kita. Sebab tu kalau kita baca surah Yusuf, kita akan tengok cerita Nabi Yaqub. Dia rindu pada anak dia, menangis sampai jadi rabun, buta. Bila mana adik-beradik Nabi Yusuf, dia dah berurusan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah jadi menteri keuangan di Mesir pada waktu tu. Kita guna istilah menteri keuangan nampak sikit. Guna istilah bendahara ni nampak kuno kan. Okay. Jadi dia tak tahu tu adik-beradik dia. Okay. Lepas tu syarat yang diletakkan oleh Nabi Yusuf, lepas Bunyamin ditahan, sebab Bunyamin tu adik-beradik dia yang seibu sebapa dengan Nabi Yusuf. Ni cerita Nabi Yusuf lah, kalau kita baca kita akan nampak lah. Okay. Maka kata adik-beradik, kata Nabi Yusuf yang dah jadi menteri pada waktu tu, dia kata bawa balik baju aku dan beri kepada ayah kamu, Nabi Yaqub. Okay. Perjalanan balik tu, baju tak sampai lagi kat rumah, perjalanan balik baru masuk lorong rumah, Nabi Yaqub kata, inni ajidu riha Yusuf. Aku duk tercium bau Nabi Yusuf. Lalu orang-orang kampung tepi-tepi rumah kata, orang tua ni tak habis lagi kesedihan dia. Mana kita boleh bayang, boleh kata ke Nabi direct tu, tak payah duk teringat lah. Nabi Yusuf tak ada lah. Tapi dia punya perasaan tu tinggi. Balik-balik anak dia bawa baju tu memang betul baju Nabi Yusuf. Dia cium, hilang rabun dia. Hilang sakit dia. Saya pernah bincang benda ni dengan sebahagian doktor perubatan. Kekuatan jiwa ni jadi faktor tak? Penyakit dalaman boleh kurang. Faktor yang kuat. Sangat kuat. Kita ada penyakit, tak kira lah penyakit yang orang kata hampir tidak ada penawar kalau penyakit tu. Orang tu dia boleh cure, dia boleh sembuh dengan kekuatan jiwa dia. Orang ada kanser, kebanyakan orang yang ada kanser, macam mana benda tu boleh menguatkan dia, kekuatan jiwa dia. Sebab tu orang ni bila mana dia sakit, peranan paling besar ialah orang sekeliling menguatkan jiwa dia. Selain pada ambil ubat tu, ambil lah ubat. Okay. Cuma nak beritahu benda tu Quran pun iktiraf. Sebab Nabi Yaqub tak pergi berubat, tak pergi jumpa optometris apa pun. Cium-cium tu cerah balik mata. Tu cerah mata. Dia punya kesan jiwa tu ada. Okay. Jadi itu keadaan yang berlaku pada Nabi. Jiwa Nabi tu berat, walaupun luka tak banyak, tak parah seperti mana yang berlaku di Uhud tu sendiri. Okay. Jadi itulah kita punya perbahasan pada pagi ini, pada hari ini. Poin 3 dan juga poin yang keempat. Okay. Masa pun alhamdulillah dah cukup dah 11.45. Okay. Jadi kita berhenti situ, kita akan sambung lagi hari Khamis ni. Poin yang kelima, muka surat 55 tu poin yang kelima. Okay, poin yang kelima. Jadi setakat tu saja kita punya kuliah ataupun kelas kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.